Jadi sebab tu Nabi duk fikir, umat dulu ni ada yang umur sampai 1000 pun ada. Hak ratus-ratus tu, 300-400 tahun tu biasa umat dulu ni. Nah, umat dia ni apa dah lah kecil-kecil tak kuat pula, lepas tu umur pendek pula. Nah, macam mana nak boleh lawan dengan umat dulu? Maka diberi khususiat kepada umat Nabi Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ibadah malam tu, lebih lagi ibadah kita nak banding dengan umat dulu. Ni khususiat bagi umat Nabi. Adapun umat sebelum ni tak dapat benda ni. Tak dapat. Hak ni kita duk bincang sunat-sunat ketika mana berpuasa dan juga di bulan Ramadan lah. Dia nak kait sikit lah. Jadi i'tikaf ni selalunya malam lah. Jadi bila kita buat malam, malam tu bukan puasa. Cuma nak abang kata di dalam bulan Ramadan ni, di antara amalan yang Nabi ajak iaitulah i'tikaf. Macam itulah. Nanti kita akan masuk cerita satu fasal yang khusus tentang i'tikaf. Tak jauh lah. Tak jauh dah. Depan nanti. Jadi dia kata sunat berbanyak-banyak i'tikaf. Jadi bila sebut kata i'tikaf, maksud dia kita berhenti dalam masjid. Berhenti dalam masjid. Berhenti itu dengan niat i'tikaf lah. Kita berhenti dengan niat i'tikaf. Jadi kalau kita berhenti saja, duduk saja, tak niat i'tikaf, dia tak hasil lah. Lepas tu dia kata i'tikaf tu dalam masjid. Masjid ni sama ada masjid jami' atau ghairu jami'. Tak kira. Masjid jami', jami' ni maksud masjid jami' ni masjid yang buat Jumaat. Tu orang panggil masjid jami'. Ataupun masjid tu ghairu jami'. Maksudnya masjid yang tak buat Jumaat. Boleh jugalah. Macam apa kalau kita kata dekat pondok-pondok ni, selalunya pondok ni dibuat masjid satu. Masjid dekat pondok tak buat Jumaat. Maka kalau gitu, hak tu orang panggil ghairu jami'. Masjid juga. Dapat fadilat samalah. Jadi kita i'tikaf. Banyakkan i'tikaf. Istimewa pula ni bahasa Allah kata lebih-lebih lagi. Gitu. Istimewa ni maksudnya lebih-lebih lagi pula dalam 10 yang akhir dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi lah. 10 yang akhir dalam bulan Ramadan. Sebab i'tikaf pada 10 malam yang akhir bulan Ramadan, hak ni lebih afdal daripada hari-hari dan malam-malam yang lain. Jadi kalau nak banding malam-malam yang lain dan juga hari-hari yang lain, maka yang paling afdal sekali 10 malam yang akhir ni. Nabi 10 malam yang akhir ni dia tak tinggal lah i'tikaf ni bulan Ramadan. Jadi sebab tu sunat kita ni banyakkan. Kalau boleh, kalau kita tak boleh awal tu 10 malam yang akhir pun tak apalah. Hak tu yang afdal ya. Kalau dekat kalau dekat Arab tu kawan-kawan duk cerita, dia kata cuti kerja lah 10 malam yang akhir ni. Kalau kat sana lah. Mereka duduk i'tikaf, lepas tu hidupkan malam 10 malam yang akhir tu mereka hidupkan sungguh-sungguh. I'tikaf, ibadah apa semua tu. Kita tak jadi gitulah kalau hidup buat sungguh-sungguh hidup malam Ramadan 10 yang akhir tu. Pakai pagi esok ni belah tiang kerja. Jadi kita payahlah. Nak boleh cuti pun 3 hari lagi nak raya. Lepas tu baru boleh cuti. Rolik macam tu. Jadi susah sikit lah. Susah.
Tapi periduk bazar tu boleh lah. Kalau kita ni. Nah, 10 malam yang akhir tu periduk bazar Ramadan. Sebab apa yang kata istimewa pula tu, ilat tang tu, kerana diharap berbetulan ibadatnya seorang tu, nak berbetulan tu dengan malam Lailatul Qadri. Sebab nak atas harapan mudah-mudahan ibadat kita tu jatuh malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ni, hak ni salah satu daripada rahsia Allah Ta'ala. Tuhan tak bagi tahu kat kita bila berlaku Lailatul Qadar tu, Tuhan tak bagi tahu. Jadi sebab apa rahsia? Sebab nak suruh kita ni sentiasa beribadah lah. Kalau dia habaq Lailatul Qadar ni khusus malam ni ya, tak berubah dah. Memang malam ni 27 ya. Jadi orang akan pulun 27 tu. Nah, waktu lain tak ada lah, hilang muka. Waktu lain tu duk tawaf ke bazar lah. Tapi 27 tu, nah, sampai ke pagi dia buat ibadah. Jadi sebab tu dirahsiakan Lailatul Qadar, nah, supaya hamba dia ni istiqamah dalam ibadah tu. Lagi dia kata lagi, dan yang terlebih diharap malam Lailatul Qadar itu malam yang gasal. Tu baca gasal. Apa gasal? Dia buat kurungan tu ganjil. Kalau ikut tu kurungan hak asal tu tak ada tu. Tok Oji Cik ni dia tulis gasal gitu ya. Cuma hak penyusun balik ni dia tolong sikit lah. Dia tolong jaga sikit lah. Kita tak faham dah sebut gasal ni, tak faham. Nah, gasal ni maksud dia ganjil. Jadi hak harap sangat tu malam yang ganjil lah. Mana malam yang ganjil tu? Iaitu malam yang ganjil tu malam 21, 23, 25, 27, 29. Jadi harap hak lebih diharap lah. Bukan nak kata mesti malam yang ganjil, tak mesti juga. Kadang-kadang dia malam genap. Jadi kita tak tahu sungguh benar ni. Cuma hak lebih orang kata apa, dekat nak dapat tu malam ganjil lah. Jadi orang yang tak boleh tiap-tiap malam pun 10 malam yang akhir, dia cuba jangan tinggal malam yang ganjil untuk i'tikaf. Gitu. Kalau tak boleh i'tikaf pun hidupkan malam tu dengan ibadah lain lah. Tak mestinya i'tikaf, tapi kalau boleh i'tikaf lagi baguslah. Cuma yang i'tikaf dalam surau dah lah, hak tu sia-sia. Dia pergi i'tikaf dalam surau tak jadilah, dia kena masjid. Masjid. Masjid Wahabi tak apa ke? Masjid dia tak Wahabi. Wahabi tu orang. Tu. Jadi masjid lah. Ni tak ada masalah. Kadang dia ada nama lah, Masjid Ibnu Taimiyah, tak apa, kat Tambun Tulang. Tak apa, i'tikaf mana malam ni? Masjid Ibnu Taimiyah. Wow, hak ni mesti fadilat dia lebih ni. Tak apa. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, dan kata setengah ulama. Kata setengah ulama, kata sebahagian ulama, diketahui malam Lailatul Qadar itu, diketahui itu dengan sehari bulan Ramadan. Sehari maksudnya satu hari bulan. Gitu. Sehari itu satu hari bulan Ramadan. Jadi ada setengah ulama kata tengok satu hari bulan Ramadan tu jatuh hari apa itu. Tengok tu. Tengok lagi dia ajak kira ni. Maka jika sehari bulan Ramadan itu, satu hari bulan Ramadan itu hari Selasa atau Jumaat, adalah ia malam Lailatul Qadar tu malam ke-27. Tu kalau jatuh hari Selasa ataupun hari Jumaat, hari pertama Ramadan tu. Itu kita hari pertama hari apa?
Ingat tak? Tak ingat lah. Raya habis lupa lah. Tak? Jadi gitu lah. Dia kira malam 27. Nah, jadi kalau hari Selasa ataupun hari Jumaat, hari yang pertama puasa, Lailatul Qadar 27. Ni pun masih berkhilaf lagi lah. Nah, masih berkhilaf lagi. Tak apalah kalau nak ambil panduan ni pun tak apalah. Tapi hari tu Haji Cik dia rak ni. Ni. Dia rak ni pendapat ni tak apalah. Nak kata ada jugalah panduan tu. Hari Selasa, hari Jumaat, dia malam 27. Kalau Ramadan tu hari Jumaat, maksud dia Lailatul Qadar hari apa? 27. Kalau Ramadan tu satu Ramadan tu hari Jumaat, 27 jadi hari apa? Payah kira lah. Ni. Dia kira kalau Jumaat, Sabtu, Ahad 10 hari. Lepas tu Isnin, Selasa, Rabu 20 hari. Isnin, Selasa, Rabu 20 hari. Khamis hari Rabu. Hari Rabu. Faham tak kira tu? Belajar kira gitu lah. Betul lah Jumaat. Kalau jatuh hari Jumaat. Berapa hari dah? 8 hari. Jumaat ke Jumaat 8 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad 10 hari lah. Gitu. Jumaat 8. Sabtu 9, Ahad 10. Isnin 8. Pula 18 lah. Isnin, Selasa, Rabu 20. Khamis 28. Tolak sehari Rabu. Rabu. Faham lah. Tu orang panggil mek tam. Saya mek tam pun tak mengaji lah. Saja hantam dia. Hari yang tu. Lagi dia kata lagi. Dan jika sehari bulan Ramadan itu hari Ahad atau Rabu. Ini satu hari bulan Ramadan tu Ahad ataupun Rabu. Maka adalah ia malam Lailatul Qadar tu. Malam ke-29. Ni kalau jatuh satu hari bulan tu, satu hari bulan Ramadan tu Ahad ataupun Rabu lah. Jadi Lailatul Qadar tu kata ulama kat sini 29. 29. Kira ni lagi lah. Formula bagi dah ni. Tu boleh kira ni lagi. Hari apa nak itu tu. Dan jika sehari bulan Ramadan itu hari Isnin. Kalaulah satu hari bulan Ramadan tu Isnin pula. Hak awal tadi Selasa Jumaat. Lepas tu Ahad Rabu. Ni Isnin. Isnin. Hari pun tak ada Khamis tak ada Maka adalah ia malam Lailatul Qadar tu malam ke-21. Tu kalau Isnin 21. Tak tahulah macam mana depa mungkin hak ni ulama dia buat kajian dalam hidup dia kot. Boleh jadi gitulah. Jadi kajian dia. Jadi dalam hidup dia buat kajian jumpa macam ni. Jadi bila jumpa macam ni, dia habaq macam ni lah petua dia. Hidup kata apa ni reka lah apa Nabi tak habaq. Macam kita buat kajian sains jugalah. Nabi ke habaq pun benda tu. Lepas tu keluarlah dia punya hipotesis tu. Panggil apa? Dia punya keputusan tu lah. Apa benda tu. Jadi hak tu Nabi tak habaq pun. Nak buat kajian bukan salah. Tak ada masalah apa. Jadi kalau tak ikut pun tak apalah. Tak ada masalah apa. Lagi dia kata apa? Dan jika adalah sehari bulan Ramadan itu hari Khamis. Ni Khamis pula. Maka adalah ia malam Lailatul Qadar tu malam ke-25. Dia jatuh malam 25. Sabtu tinggal satu lagi. Dan jika adalah sehari bulan Ramadan itu hari Sabtu, maka adalah ia malam Lailatul Qadar tu malam ke-23. Jadi 23. Payah nak ingat lah. Kalau orang tanya nak bagi petua, adalah petua ulama ni buka kitab balik. Buka kitab balik tak ingat. Lagi dia kata maka ini qaul. Ni Tok Haji Cik dia ni. Dia nak rak ni. Maka ini qaul, ini pendapat ni kita amat muskil.
Kita muskil. Dia fikir. Kita kalau habang tu telan terus lah. Tapi Tok Haji Cik, dia mencerdik lah. Dia fikir. Sebab apa kata muskil? Kerana tidak sama sehari bulan Ramadan itu seluruh dunia. Sebab bukan sama. Ada negeri hari lain mula. Ada negeri hari lain mula. Selalunya nak lari dalam sehari gitulah. Sehari gitu. Seperti dia kata, seperti orang Mekah sehari bulan Ramadan hari Selasa, dan orang Malaysia sehari bulan Ramadan itu hari Rabu. Tak sama. Malaysia Rabu, Mekah Selasa. Lepas tu nak buh hak mana Lailatul Qadar ni? Maka jadilah Lailatul Qadar di Mekah malam ke-27 dan Lailatul Qadar di Malaysia malam ke-29. Apa ni? Jadi figure tu pula dah. Maka adakah Lailatul Qadar itu 2-3 kali dalam sebulan Ramadan? Ni dia tanya i'tiraf dulu lah. Maka seyogia hak sepatutnya macam ni. Kita tawakuf. Tawakuf. Apa maksud tawakuf? Ni dia nak tafsir. Jangan kata Lailatul Qadar itu malam apa-apa. Sudah. Jangan kata apa-apa. Cuma habang kata dalam Ramadan tu ada sehari Lailatul Qadar. Bila? Wallahualam. Tak tahu. Hak tu yang elok dia macam tu. Jadi kita tawakuf cukup lah. Tawakuf ni asal dia kita terhenti. Tak payah nak bahas lajak-lajak. Macam tu lah. Jadi jangan kita kata malam apa-apa. Hanya kita i'tiqad mesti ada Lailatul Qadar itu dalam bulan Ramadan. Kita i'tiqad gitu lah. Pegang kata bulan Ramadan ada sehari, ada satu malam tu orang panggil Lailatul Qadar. Wallahu alam. Dia kata begitu. Habis. Jadi macam tu lah. Dia macam-macam. Ada ulama kata kira ayat Quran. Kira berapa tempat Tuhan sebut Lailatul Qadar. Buka-buka Quran 3 tempat lah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 tu je. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 2. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 tu je. Tak lain mana ada sebut. Jadi 3 kali Tuhan sebut. Berapa huruf Lailatul Qadar? Kira-kira balik dia ada 9. Lam, ya, lam, ta. Alif, lam, qaf, dal, ra. 9 kali 3 27. Kalau gitu dia kata 27. Gitu. Ada yang kira figure tu dia kali figure tu pula. Tak apalah. Dia nak kira tapi tak mesti. Tak mesti 27. Tak mesti. Tapi memang ada riwayat juga. Ada riwayat yang mengatakan 27. Ada riwayat yang mengatakan 23, 25. Jadi riwayat hak ganjil itu banyaklah. Jadi tak apalah. Malam apa pun kita istiqamah buat ibadah, maka ibadah kita akan masuk dalam Lailatul Qadar tu. Apa lebih Lailatul Qadar? Tengok dia kata firman Allah Ta'ala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, malam Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar, bermula malam Lailatul Qadar itu, khabar dia, terlebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kat sini maksudnya 1000 bulan yang tiada Lailatul Qadar. Tu maksudnya. 1000 bulan yang tak ada Lailatul Qadar. Satu malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan makna ibadah kita tu, kalau kita buat jatuh malam tu, katalah semayang 2 rakaat, seolah kita ni semayang 2 rakaat tu 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau kita kira-kira balik, dia ada 80 berapa tahun? 84. Tak ingat 84, 85 gitu lah. Kira tengoklah 1000 bulan bahagi dengan 12 dapat jumlah tahun. Dapat jumlah tahun. 1000 bagi 12. 80 berapa tahun. Dia cara kira dia bukan handset.
Nah, tu, tu paling mudah. Paling mudah hidup dia gitulah. Bahagi dengan 12. 83 lah, 83 lebih sikit lah, 83.3333. Jadi kita kata 83 lah, senang. Jadi 1000 bulan tu macam dengan 83 tahun. Macam kan 83 tahun lah kita duduk semayang sunat 2 rakaat. Tu kalau 2 rakaat lah. Kalau kita tarawih malam tu 20 rakaat tarawih. Maksud dia macam kita duduk semayang 20 rakaat tarawih tu 83 tahun. Nah, umur umat Nabi ni ghalib lah kebiasaan dia 60 sampai 63 gitulah. 60, 61, 62, 63. Ghalib dia macam tu. Nabi pun kata umur ketam umat aku ni, umur ketam ni maksud dia dah masak boleh ambil dah lah. Dalam 63 tu lah umur ketam ni. Jadi hak tu ghalib umat Nabi macam tu. Cuma ada yang mati awal, ada yang lajak lebih. Hak dapat subsidi banyak tu dia lajak lebih. Kalau hak kurang subsidi tu, dia lajak sikit-sikit lah, 70 jalan. 75 tak ada dah. Tapi ada yang pi sampai 90 lebih. Tu subsidi dia dapat lebih tu. Hak tu 90 lebih tu. Dia ghalib macam tu. Sayyidina Abu Bakar sama dengan Nabi. Sayyidina Umar pun sama juga. Sama juga. Dia tak lari. Sayyidina Osman, dia dapat subsidi. Dia 80 lebih. 85 Sayyidina Osman tu. Jadi, kalau tengok macam itulah umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebab tu Nabi duk fikir, umat dulu ni ada yang umur sampai 1000 pun ada. Hak ratus-ratus tu, 300-400 tahun tu biasa umat dulu ni. Umat dia ni dah lah kecil-kecil tak kuat pula, lepas tu umur pendek pula. Macam mana nak boleh lawan dengan umat dulu? Maka diberi khususiat kepada umat Nabi Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ibadah malam tu lebih lagi ibadah kita nak banding dengan umat dulu. Ni khususiat bagi umat Nabi. Adapun umat sebelum ni tak dapat benda ni. Tak dapat. Habis, tu yang kata Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Habis. Banyak lagi lah apa ayat Quran tu dia cerita habis tu. Tatanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat dan juga ruh. Malaikat dan ruh tu dia akan turun dengan izin Tuhan ni lah. Lepas tu salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagi salam. Depa tu akan bagi salam sehinggalah terbit fajar. Dalam dalam syarah tu tengok dalam Bahrul Mazi dah sebut malaikat ni kalau bagi salam ni malam Lailatul Qadar tu orang tu akan diampunkan dia punya dosa-dosa dia. Dosa-dosa kecil dia gugur habis kalau dapat salam malaikat lah. Tapi tak dengar. Kalau dengar lari tidur pula. Tak dengar benda tu. Jadi tak payah tunggulah bila malaikat nak mai. Duk kerja buka tengok WhatsApp. Kut hantar WhatsApp kata nak mai bagi salam. Tak ada. Tak payah duk tunggu tengok WhatsApp berang masa. Teruskan ibadah kita, maka kalau dapatlah. Macam tu. Lagi dia kata lagi, bermula orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Menghidup ni kita kena takdir yakni dengan ibadah. Kat tu. Menghidup ni dengan ibadah, bukan dengan berjaga saja. Sengah tu dia jaga tapi dia duk tengok movie sampai pagi. Hak tu tak adil tu. Dia macam tengok movie 1000 tahun lah. 1000 tahun lah, 1000 bulan. 83 tahun. 83 tahun duduk layan movie. Movie apa tu? Angkat tangan. Movie tu dia tengok. Orang kata FIFA Gam boleh free. Dia tak mahu juga. Dia download lenset juga. Lenset. Orang kata tengok FIFA Gam tu. Free of charge. Orang bagi tiket free. Tengok puas-puas. Jadi nak abang kata. Jadi dia ni hidupkan malam Lailatul Qadar tu dengan ibadah lah.
diampun barang yang telah lalu. Nah, barang yang telah lalu. Apa barang yang telah lalu? Bayan pada kata barang yang telah lalu tu. Nah, daripada dosanya dosa orang tu. Tu maksud barang tu. Barang maksud dia dosa. Maksudnya diampunkan dosa yang telah lalu. Dosa kat itu, nah kita kait sikitlah, dosa yakni yang kecil. Gitu. Dosa tu dosa yang kecil. Adapun dosa besar, dia kena taubatlah. Dia tak gugur, tak gugur. Cuma ulama dia khilaf tentang masalah haji tu gugur ke tak dosa besar tu ya. Tapi hal lain ni dosa kecil lah. Nah, sembahyang kita gugur dosa tu dosa kecil. Wuduk kita boleh menggugurkan dosa tu dosa kecil. Nah, maka hendaklah berbanyak ibadah. Nah, kena banyak ibadah lah supaya berbetulan malam Lailatul Qadar. Maka setinggi-tinggi menghidup malam Lailatul Qadar itu, nah paling tinggi. Hak ni yang paling tinggi boleh buatlah. Menghidupkan malam Lailatul Qadar itu beribadah sepanjang-panjang malamnya. Beribadah sepanjang-panjang malam. Nah, dia kerja buat ibadah malam sampai pagi. Nah, direct terus ibadah. Hak ni yang paling tinggi sekali lah cara menghidupkan Lailatul Qadar. Dan yang pertengahannya, hak tengah kalau tak boleh, hak tinggi ni kot tak sampai maqam lagi. Orang kita kata tak sampai seru lah. Nah, padahal dia menyegan lah, duduk sampai seru itu. Jadi dia hak paling tengah, hak tengah dia beribadah terlebih banyak malamnya. Nah, lebih banyak malamnya. Jadi malam tu kita bahagi 2 malam tu. Kata dapat 6 jam, ibadah tu 6 jam lebih. Hak tu tengah. Dan sekurang-kurangnya, paling kurang, hak ni paling lekeh sekali lah. Nah, hak paling cerai sekali ni, tapi tak apa ada juga. Mana? Sembahyang fardu Isya berjemaah. Hak tu, hak paling biasa sekali kita buat sembahyang fardu Isya berjemaah. Ni cara nak menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lepas tu dah sembahyang fardu Isya berjemaah dan azam. Azam ni tekadkan hati hendak sembahyang fardu subuh dengan berjemaah. Azam pula. Nah, azam kata esok subuh pun aku nak buat jemaah. Dapat pahala tu. Dapat pahala bukan sia-sia. Ni caralah, hak ni yang paling lekeh sekali lah. Selalunya ada kita ni siap dengan tarawih apa lagi. Nah, lepas tu geng-geng hak baca Quran tadarus pula. Jadi hidup sungguhlah. Nah, hidup jugalah kita ni. Walaupun tak bolehlah nak lawan dengan tempat lain pun, nah kira tempat kita ni pun hidup jugalah. Kalau Yaman tu dia berkata memang tak tidur dah malam bila masuk Ramadan, memang tak tidur dah. Nah, kat Tarim memang hidup sungguh. Pagi sunyi pakai tidur. Pagi-pagi sunyi pakai tidur pagi. Lepas subuh tu lagi sunyi, 2 saat sunyi. Tapi malam depa jaga sungguh. Jaga buat ibadah. Lepas tu masjid pula tu jenis tarawih tu bukannya jenis tarawih serentak ni. Tang ni buat dulu. Sekali masjid depan tu pula buat. Sekali masjid belah ni pula buat. Lalu tu kita ni pasal serentak. Kalau terlepas ni pakai terlepas semua lah. Tu kita. Nah, kalau depa kalau tak ada hak masjid ni, lagi ada lagi masjid lain. Kalau tak ada hak masjid lain pun ada lagi masjid tu sampai ke subuh. Dia tu. Nah. Habis. Lagi dia kata lagi, dan tiada tertentu. Bagus jugalah kalau buat gitu kan, bincang sama-sama masjid ni. Tapi tak payah juga tempat kita ni. Hak buat pukul 3 pagi, kena hak terik pukul 3 pagi, tinggal dia dengan Tok Bilal. Tok Bilal. Tak ada orang lah. Nah, habis lah. Tak payah. Bagi jadual masing-masing lah. Hari ni hang kena pukul berapa, hari ni kena pukul berapa tak. Hari ni kena pukul apa. Habis. Bagus jugalah. Jangan buat lah waktu maghrib lah. Tarawih lah waktu maghrib. Nah, Isya pun tak dah mayang ni. Tarawih tak dah. Hak tu lek. Nah, tak buat jadual tu. Nah, bagi lepas Isya lah. Nah, lalu tarawih nak pergi lama mana, sejam gitulah, sejam lebih sikit.
Habis. Lagi dia kata lagi, dan tiada tertentu. Nah, dan tiada tertentu dapat fadilatnya. Nah, tiada tertentu dapat fadilatnya, fadilat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Gitu. Tiada tertentu dapat fadilatnya, fadilat menghidupkan malam Lailatul Qadar tu. Nah, maksudnya fadilat malam Lailatul Qadar tu mana? Ganda pahala 1000 bulan tu lah. Tu fadilat dia. Tu maksud fadilat tu. Jadi tak tertentu dapat fadilatnya, fadilat menghidupkan malam Lailatul Qadar tu bagi orang yang mendapat akan Lailatul Qadar. Mendapat ni maksud dia melihat. Dia tahu kata malam tu Lailatul Qadar. Dia tengok. Nah, ada tanda jugalah, memang ada tanda tu. Nah, malam tu dia nak kata panah sangat pun tak, sejuk sangat pun tak. Dia tu. Jadi tengah-tengah gitu. Dia macam-macam lah. Ada tanda ni. Kadang nampak apa makhluk lain ni nampak macam sujud apa semua. Jadi kalau dia dapat lah tengok tu, tak tertentu lagi dia dapat fadilat. Tak tentu lagi. Tetapi hasil fadilatnya yang menghidup malam Lailatul Qadar tu bagi orang yang menghidup akan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Tu. Yang nak dapat fadilat ni orang yang menghidupkan dengan ibadah. Dia tak tengok pun tak apa tanda-tanda Lailatul Qadar tu. Tak tengok apa, tapi dia buat ibadah. Bila buat ibadah, hak ni mesti dapat fadilat Lailatul Qadar. Tapi kalau nampak kata malam tu Lailatul Qadar, ada tanda-tanda menunjukkan malam Lailatul Qadar, tapi dia tak hidupkan malam tu dengan ibadah, maka hak ni tak dapat apa juga. Tak dapat apa jugalah. Tak dapat fadilat juga. Rugi gitu. Gitu. Kadang ada yang kata kalau pagi tu dia redup sikit. Kalau semalam tu Lailatul Qadar, pagi tu dia redup. Sebab malaikat ni duk naik balik. Malaikat naik balik. Dia gitulah. Habis. Jadi dia kata apa? Dan jikalau tiada mendapat akan dia, sekalipun ni ghayah pada kata hasil fadilat tu. Hasil fadilat tu sampai tahap mana? Dan jikalau tiada mendapat, tiada melihat akan dia malam Lailatul Qadar tu lah. Sekalipun, walaupun dia tak tengok pun malam Lailatul Qadar tu, dia tak boleh nak tengok pun, tapi dia hidupkan dengan ibadah, maka hasil fadilat. Ada tu ada seorang tok guru petani tu, Telaga Lailatul Qadar tu, petani, dekat petani tu dia ada satu tempat tu bendang daya tu. Dia seorang dia ni kira dapat nampak. Waktu dia nak ambil wuduk dalam telaga tu, wuduk dalam telaga tu, dia letak kain serban tu, letak kain atas pokok tu. Tengah-tengah nak ambil wuduk, tengok pokok gerak. Malam Lailatul Qadar. Ni tok bendang daya. Dia lah kali dia doa bagi keturunan dia ni alim, 7 keturunan alim. Ada yang kata doa sampai ni lah, sampai bila pun keturunan dia ni ada alim. Jadi sungguh pada Bakurah turun mai ikut dia lah. Pada Bakurah Syekh Wan Ahmad Faridatul Faraid tu semua turun mai ikut dia. Jadi alim-alim banyak yang jadi tok guru. Banyak yang tok guru. Lepas tu lah ni ustaz Baba Autat duk kat Kuala Lumpur pun daripada keturunan tu juga, tok guru juga. Jadi tok guru belakang. Banyak tok guru. Habis tak apalah. Tu kalau nampak tak apalah, kalau tak nampak nak buat ibadah. Dan yang dikatakan mendapat Lailatul Qadar itu dapat melihat satu lahdah. Satu lahdah ni sekejap saja, yang kecil, seperti kilat menyambar. Bukan kilat. Dia bukan kilat.
Nah, dia ada tanda macam kilat menyambar, tapi bukan kilat. Nah, bukan kilat. Dan tiada orang yang mendapat akan Lailatul Qadar tu. Dan tiada orang yang mendapat ni melihatlah akan Lailatul Qadar tu, melainkan ia orang tu keramat. Nah, tu karamah tu. Orang ni dia ada karamah ni. Orang hak tengok Lailatul Qadar ni. Maka barang siapa yang mendapatnya, ni melihatnya, maka sunat ia barang siapa tu sembunyi. Sunat sembunyi pula. Kalau dia tahu kata malam tu malam Lailatul Qadar, sunat sembunyi. Ni buh dalam Facebook pula. Malam saya tengok lah malam ni. Saya salah seorang ahli karamah jugalah. Buh tu ngaku lah. Nah, memang Lailatul Qadar malam. Malam esok tak ada orang nak pergi tarawih dah. Lepas dah Lailatul Qadar. Nah, kata. Jadi sunat sembunyi, jangan cerita kepada orang. Nah, bahkan makruh pula. Sebab apa? Sebab dia melemahkan orang lain untuk buat ibadah. Melemahkan orang lain. Jadi sebab tu jangan duk cerita. Kutlah ada tok keramat lah ni. Jangan duk cerita lah kalau tengok pun. Duk sengak-sengak sama orang. Habis yang tu. Sikit lagi dia kata, dan sunat berbanyak-banyak doa. Doa ni doa dalam bulan Ramadan ni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni memang kita duk baca lah. Apa celah-celah tarawih pun kita baca. Wahabi tak mau baca, biar pergi depak lah. Tapi kalau hak kita duk amal tu memang ada doa apa semua. Sunat baca. Lepas tu dia kata sunat baca doa ni tu dalam kitab fiqh kata sunat baca banyak baca. Dia kata bukan celah tarawih, lepas tu nak baca waktu mana. Dia pun tak abang waktu mana pun. Dia kata bulan Ramadan cukup lah. Kita nak buh celah tarawih ke, sebelum tarawih ke, lepas tarawih ke, ikut suka kita lah. Tu masa kita nak letak ke mana, ikutlah. Jadi depa masalah pula. Bila kita letak masa celah-celah tarawih, dia di masalah. Dia buatlah. Nabi tak buatlah apa ni. Macam-macam benda nampak ni. Doa pun Nabi tak buat agak. Artinya, ya Allah, engkau yang mengampun dosa, lagi engkau yang amat murah. Engkau kasih akan ampun, engkau suka akan ampun lah, maka ampun olehmu daripada aku. Tu arti daripada doa tu lah. Ni banyakkan baca doa ni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai fa'fu anna. Fa'fu anna. Habis hang tu faslun fi kaffarati ifsadis saumi. Faslun fi kaffarati ifsadis saumi bil jima'i. Bil jima'i. Wallahu a'lam. Hak ni nak cerita kafarah kita merosakkan, membatalkan puasa dengan jima'. Nanti kita tengok kafarah dia nak buat macam mana. Wallahu a'lam.